Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ula ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Alhamdulillah, sidang para pendengar dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali di dalam siaran bersama saya dalam Madrasah Raudhah Al-Muhibbin, dalam galeri ulama dan juga aulia. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, sanak saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kita bersiaran di dalam ruang, dalam bilik pameran galeri yang mengandungi item-item dan juga kesan-kesan athar-athar salihin, peninggalan para ulama dan aulia illah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan nazarah kasih sayang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan dan juga lihat kepada kita dengan ainur rahimah. Ala yallah linazrah min ainir rahimah tudawi kullama bi min amradis saqimah. Para penonton dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam berkembang di alam Melayu dah begitu lama. Inilah syiar-syiar Islam, tanda-tanda Islam yang perlu kita ketengahkan, supaya generasi sekarang dan lagi akan datang tahu bahawa Islam adalah sudah kukuh dan bertapak hebat beratus-ratus tahun yang dahulu. Para pengkaji telah membuktikan kemasukan Islam di Nusantara pada abad yang ke-7 dan abad ke-8 dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang membuktikan jelasnya adanya kemasukan para sahabat radhiyallahu anhum ke alam Melayu, berdakwah secara runcit-runcit, yang mana Islam waktu itu belum berkembang luas lagi. Pada abad 1128 Masihi, pada 1028 Masihi ditemui di Pekan, di Pemasif, di Pulau Tambun, iaitu ditemui satu batu nisan Samudra Pasai yang tertulis dengan khat 1028 Masihi, menandakan Islam sudah masuk bumi Nusantara atau lebih dikenali dengan alam Melayu. Para penonton dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu kita bincang dan apa yang perlu kita kongsikan pada petang yang barakah ini, iaitu apakah manhaj ataupun metodologi ataupun manhaj pembawakan Islam di waktu itu. Apabila dikaitkan ataupun dikaji balik bahawasanya Islam yang dibawa pada itu ialah perkembangan yang dibawa oleh para ahli sufi. Jasa para ahli sufi adalah begitu besar yang perlu kita tahu. Jasa mereka yang mempertahankan Islam, yang membawa Islam ke kemuncak, dan juga dalam perjuangan-perjuangan menentang para penjajah dahulu. Kalau kita perhatikan, Portugis, zaman Belanda, British, sebalik tabir, selain bersiasat kesultanan, siapakah yang mempertahankan Islam? Siapa yang mempertahankan akan Islam di bumi alam Melayu kita? Tak lain tak bukan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, para pendengar yang dirahmati Allah, iaitu para ahli sufi. Kalau kita perhatikan, kalau kita tengok manuskrip lama, kitab-kitab lama, antara jalanan-jalanan para ahli sufi, di antaranya Bahrul Lahud yang dikarang oleh ulama Nusantara lebih 1000 tahun yang lepas. Kemudian aliran Martabat 7 dan para ahli tariqah, para ahli sufi. Mereka ini datang dengan manhaj dakwah, mempertahankan akidah, mempertahankan akan ilmu, mempertahankan akan Islam dengan bawakan cara pendekatan ahli sufi. Dan untuk saya ketengahkan di sini, untuk saya ceritakan di sini, tak lain tak bukan mereka berfahaman ataupun bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jelasnya sejarah yang tidak boleh kita tipu, sejarah yang tidak boleh kita padamkan. Jasa mereka, jasa mereka dalam mempertahankan akan akidah ulama Islam, walaupun di lambung ataupun gelombang yang begitu hebat, iaitu
para penjajah yang datang, tapi Islam, akidah tak kukuh, tak lain tak bukan adalah para Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj Asy'ariyah wal Maturidiyah. Di bumi Pahang, saya menceritakan di bumi Pahang, sebelum kedatangan kekuatan ulama yang dikenal dengan Tok Syahabuddin, maka dikenali dengan aliran sebelum itu ialah aliran Martabat 7. Walaupun di sana ada berlaku kekhilafan, ada berlaku pertembungan, maka apabila kita tilik, apabila dikaji para ulama, sebenarnya benda ini adalah benda yang perlu diperhalusi mengenai dengan wahdatul wujud, mengenai wahdatul syuhud, dengan adanya bab hulul, mengenai dengan adanya bab ittihad. Maka ulama memperhalusi, ulama membahasi. Maka ilmu ini kalau betul cara manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ilmu martabat 7 adalah tidak salah, tapi yang menyeleweng, yang menyimpang itu ada, tidak dinafikan. Selepas kebangkitan Islam dengan aliran yang dibawa oleh Tok Syahabuddin pada 1700, maka Pahang menyaksikan kebangkitan Islam yang begitu kuat dalam kitab-kitab karangan-karangan beliau, dalam mempertahankan, memperkuatkan yang disebutkan, memperkuatkan akan akidah sifat hukum. Oleh itu, bagi pendengar, daripada keluarga saya, daripada mereka-mereka yang mengikuti, follow saya dalam video ini, pastikan kita berakidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah, atau lebih yang dikenali dengan manhaj sifat 20. Kalaulah betul yang didakwa oleh setengah mereka bahawa sifat 20 adalah falsafah Yunani yang dibawa oleh ulama kalam, yang dikatakan tidak ada landasan, yang tidak ada fakta ataupun tidak ada hujah dalam Quran dan hadis, bagaimana nenek moyang kita mempertahankan akidah ini, mempertahankan akan perjuangan ini hingga dilanda berbagai ombak-ombak British, Portugis dan juga penjajah datang, hingga mereka mempertahankan akan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Man laisa lahu madin fa laisa lahu mustaqbal. Oleh itu, insya-Allah video ini ataupun pengajian ini akan kita teruskan masa demi masa di atas nama membesarkan akan tanda-tanda Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang, melihat kita dengan pandangan kasih sayang. Sebagaimana ayat yang saya baca sebentar tadi mengenai dengan wa man yu'adzalika wa man yu'azzim sya'airallah. Mereka yang besarkan tanda-tanda Islam, membesarkan syiar-syiar Islam, maka setengah daripada mereka yang bersifat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita mencintai mereka yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita membangkitkan cita-cita sufi. InsyaAllah video akan datang saya akan bawakan cita-cita karamah awliya-awliya ilah untuk sama-sama menguatkan akan rohani kita. Mudah-mudahan kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.